Ahlan wa sahlan, marhaban. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan wa sahlan, marhaban. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ramadan menjelang lagi, membawa rahmat dan maghfirah. Sambutlah ketibaannya dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh keinsafan dan siap siaga. Rahman dan maghfirah yang mencurah-curah ini bukan rahman dan maghfirah seperti bulan-bulan biasa. Ia datang setahun sekali bagi mukmin yang berpuasa, bagi mukmin yang bertakwa. Sambutlah Ramadan dengan jiwa terbuka, seperti ketibaan orang yang kita cinta. Dengan ucapan ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Hati terbuka, pintu terbuka, Rahman Allah yang maha besar. Ramadan menjelang lagi, membawa rahmat dan maghfirah. Sambutlah ketibaannya dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh keinsafan dan siap siaga. Rahman dan maghfirah yang mencurah-curah ini bukan rahman dan maghfirah seperti bulan-bulan biasa. Ia datang setahun sekali bagi mukmin yang berpuasa, bagi mukmin yang bertakwa. Bila berakhirnya Ramadan yang dicintai, kita merasa orang yang dicintai terpisah dari diri kita. Kita doakan agar Allah memeliharanya, agar pemergiannya Allah mengampunkan kita. Sambutlah Ramadan dengan jiwa terbuka, seperti ketibaan orang yang kita cinta. Dengan ucapan ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Hati terbuka, pintu terbuka, Rahman Allah yang maha besar. Sambutlah Ramadan dengan jiwa terbuka, seperti ketibaan orang yang kita cinta. Sambutlah Ramadan dengan jiwa terbuka, seperti ketibaan orang yang kita cinta. Dengan ucapan ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Hati terbuka, pintu terbuka, Rahman Allah yang maha besar.
Ramadan menjelang lagi, membawa rahmat dan maghfirah. Sambutlah ketibaannya dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh keinsafan dan siap siaga. Rahman dan maghfirah yang mencurah-curah ini bukan rahman dan maghfirah seperti bulan-bulan biasa. Ia datang setahun sekali bagi mukmin yang berpuasa, bagi mukmin yang bertakwa. Hai, Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Alhamdulillah di pagi 1 Ramadan ini mudah-mudahan kita semua terus mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Moga kita semua tidak tercecer dalam bertaubat kepada Allah. Yang mana kita semua sering diuji dan dalam diuji jangan kita lupakan Tuhan. Segala apa baik buruk semua datangnya daripada Tuhan, daripada Allah. Maknanya kita ajaklah kawan-kawan, sahabat-sahabat, semua kita kembali pada Allah. Mudah-mudahan kematian yang akan berlaku ke atas kita, Allah redha, Allah berkati dan kita tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa. Inilah masanya peluang untuk kita cuba berusaha. Saya pun tidak sempurna macam orang lain juga, tapi kita sama-sama usaha. Kita bangkit malam kalau boleh, kita mana yang berkesempatan tu, bangunlah malam, cubalah solat sunat hajat ke, kita bangkit solat subuh, sebab kita kan dah sahur. Kalau boleh biarlah sembahyang. Cuba jadikan solat 5 waktu untuk sebulan ni, dia jadi akan menjadi lebih baik dan akan melakukan terus dan terus. Sebab kita Allah nak menguji kita. Yang miskin, yang kaya semua sedang diuji. Jadi eloklah kita sama-sama kita membuat perubahan. Kita sama-sama kita saling mendoakan. Kita jangan menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Setiap orang, setiap makhluk semua ada kelemahan dan kelebihan diri masing-masing. Setiap orang direzekikan kekayaan, setiap orang direzekikan kejayaan, setiap orang ada direzekikan kesusahan, setiap orang ada direzekikan kemiskinan. Jadi kita sama-sama, Allah takkan bagi bendanya ujian itu sama. Allah akan memberi pada kita ujian itu berlainan. Ada orang sedang-sedang, ada orang suam-suam kuku, ada orang ditimpa ibarat diuji bagai bak tsunami yang melanda ataupun gempa bumi yang melanda. Tapi kita masih lagi Allah sayang, masih lagi Allah nak. Semua kita Allah sayang. Tak ada yang Allah tak sayang. Cumanya kita je bersyukur dengan tak bersyukur. Sekalipun dalam kesusahan, kalau kita bersyukur, tinggi makamnya di sisi Allah. Percayalah. Di dunia mungkin nampak kita seorang yang susah. Tapi kalau kita redha, kita terus taubat, merintih, mengadu dengan Allah. Bukan mengadu dengan manusia. Manusia hanya asbab untuk Allah datangkan untuk membantu kita. Dan pemberian tu untuk kita kembalikan kesyukuran itu kepada Allah. Bukannya syukur kepada diri kita sendiri, untuk kita puji pemberi. Tidak. Dia daripada memuji, lebih baik mendoa. Si pemberi, si penderma lebih baik terima doa daripada terima pujian. Dan kita yang menerima pun hendaklah bersyukur pada Allah kerana mendatangkan si penderma untuk membantu kita yang sedang susah. Bantuan yang datang tu sebenarnya untuk memudahkan kita untuk bangkit, untuk beribadah, bukan untuk bersuka-suka, bukan untuk senang lenang, bukan untuk kita untuk lalai, bukan untuk kita maksiat. Maksiat ni ada banyak bentuk. Jadi kita cubalah hindar. Cuba tak salah daripada tak berbuat. Cuba sikit, lama-lama insya-Allah akan berjaya. Tiada orang berusaha sekali saja terus berjaya. Tak ada orang berusaha dalam masa 1 minit, 2 minit terus berjaya. Tak ada. Semua akan meniti. Daripada bawah, satu langkah, naik step by step, barulah sampai kejayaan. Itu pun dah naik 10 step, kadang jatuh balik. Naik lagi, sampai 20 step, tergelincir lagi. Betul, insyaAllah mudah-mudahan dengan Ramadan ni, kita sama-sama bangkit, kita
kita sama-sama bina, kita sama-sama buat tadarus. Bacalah sikit demi sikit. Kalau tak tahu mana yang ni, belajarlah. Belajar Iqra, belajar walaupun dewasa jangan segan sebab ia penting, ianya perlu di hari akhirat esok kita. Jangan anggap benda ni remeh. Jangan anggap kehidupan di dunia ini selamanya. Kita semua akan mati, kita semua akan dihukum, kita semua akan disoal siasat, kita semua akan diazab oleh Allah di sana. Kita tak tahu siapa yang baik, siapa yang tak baik. Kadang-kadang orang yang tak baik, orang yang jahat itu, di situ Allah terima. Kadang orang yang baik, sekalipun dia ilmu tinggi, sekalipun dia ada sijil yang tebal, belum tentu Allah terima dia di akhirat. Tapi itu semua rahsia Allah. Yang mana baik, yang mana buruk, semua rahsia Allah. Jadi sama-samalah kita bantu-membantu, tolong-menolong. Kita bina-membina. Jangan runtuh-meruntuh. Setiap orang ada kelemahan, setiap orang ada... Yalah, kita fikirkanlah kepentingan dan kesyukuran untuk di dunia dan di akhirat. Semoga dengan ucapan satu Ramadan ni, sebab saya pun sekarang ni sedang tak berapa sihat, tapi bukan COVID. Saya tak sihat tu sebab memang tak sihat dalaman lah. Sebab dulu terlalu aktif bergaduh. Jadi sekarang saya pun dalam, alhamdulillah, hasil bantuan kawan-kawan, saya direzekikan untuk nampak jalan perubahan. Tapi belum tentu saya berjaya. Jadi saya minta kawan-kawan doakan. Tak boleh nak tolong, doakan. Saya cuba. Saya nanti insya-Allah kalau ada rezeki saya akan ceritakan pengalaman saya yang lama, pengalaman hitam. Saya dulu, saya anak ustaz, tapi saya anak yang paling, orang kata memang saya ada ranking dalam ranking budak nakal. Nanti saya akan ceritakan sedikit lah. Mungkin di lain rakaman. InsyaAllah kita akan cuba. Bukannya untuk bangga, bukan untuk ni, tak. Tapi kita berkongsi untuk menjadikan kekuatan untuk kita bangkit, untuk kita baiki diri, untuk kita ingat Allah, ingat Rasul. Lepas tu sentiasa ke masjid. Sebab kita kejar dunia pun tak ke mana. Kita akan tinggalkan dia juga. Takkan ada pun kita bawa. Jadi sekian dulu, insyaAllah. Apa-apa pun, salam Ramadan kepada ibu-ibu, bapa-bapa. Buatlah, bergabunglah di rumah. Yang ayah jangan pula tak boleh buat sembahyang tarawih. Carilah kat mana-mana bahan-bahan untuk baca. Kalau tak boleh, bagi surah anak jadi imam ke. Tak perlu bacaan panjang, yang ringkas pun tak apa. Janji buat, jangan tak buat. Cuba bangkit satu, insya-Allah boleh berjaya. Sebab saya yakin anda boleh. Sebab anda antara orang yang berjaya. Berjaya ikut peringkat masing-masing untuk tahap masing-masing. Jadi sekian, wallahu alam. Sebelum itu, kalau sudi, subscribe lah, like dan share. Saja kita untuk kawan-kawan. Untuk saya nak lebih ramaikan kawan. Jadi sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.